Itu mukadimah kena dijaga. Saya ingin bawa kembali soal GST ini kepada perkara yang paling pokok, iaitu prinsip mencukai rakyat. Apa prinsip apabila kita mempertimbangkan sesuatu dasar untuk mencukai rakyat? Tugas ini digalas oleh ahli parlimen dan Dewan Rakyat dan Perwakilan, kerana kuasa untuk meluluskan cukai itu terletak di parlimen, dicadang oleh kerajaan. Prinsip yang paling mudah ini dibawa dalam Islam, dalam mana-mana agama atau ketamadunan, ialah cukai ini ialah kepada orang yang mempunyai lebihan pendapatan. Kalau dalam bahasa yang lebih kasar, cukai ini ialah untuk orang kaya. Orang miskin tak bayar cukai. Dalam Islam contohnya, konsep zakat. Kita hanya membayar zakat pada kadar-kadar tertentu sekiranya pendapatan kita telah melebihi tempat-tempat tertentu. Kerana kalau kita menzakat ataupun mengenakan cukai kepada semua orang, maknanya kita menindas orang yang miskin, sedangkan tanggungjawab kerajaan ialah mengutip cukai daripada yang kaya, diuruskan khazanah cukai itu dengan berhemah dan amanah untuk digunakan kepada kebajikan membela orang miskin. Itu konsep cukai yang sama mana. Kristian ke, Islam ke, sosialis ke, kapitalis ke, you tanyalah siapa, konsepnya begitu. Dan sebab itulah dalam keadaan apabila kita membincangkan tentang GST, kita perlu bermula daripada persoalan prinsip dan konsep itu. Apakah GST ini mematuhi konsep moral cukai? Adakah dengan melaksanakan GST di negara kita, dia benar-benar masih lagi patuh pada tuntutan bahawa cukai yang dikenakan itu mencukai daripada orang yang kaya untuk diuruskan secara amanah untuk menjaga kebajikan orang miskin. Sebab itu, kita kena ingat, saya selalu sebut dalam semua perbahasan mengenai GST, pakar ekonomi dunia yang paling awal ini sebenarnya bukan orang barat. Pakar ekonomi dunia yang paling awal ialah seorang tokoh ilmuwan Islam mengikut rekod tercatat, iaitu Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ini adalah seorang hakim, seorang sastrawan dan juga seorang ahli ekonomi. Dalam buku dia bertajuk Muqaddimah, dia ada menulis panjang cerita mengenai konsep cukai dan dia mengkaji tentang amalan cukai empire Islam sebelum dia. Dia hidup dalam kurun ke-14. Jadi dia mengkaji zaman Umayyah dulu macam mana, Abbasiyah dulu macam mana. Dan konsep yang Ibn Khaldun tulis inilah yang dirujuk oleh Adam Smith dalam buku The Wealth of Nations yang menjadi kitab kepada pakar dan juga ilmu ekonomi barat yang kita ada sekarang. Baik. Mengenai cukai, apa yang dicatatkan oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya? Pertama, Ibn Khaldun buat pemerhatian. Dalam sejarah empire Islam, pada mula kebangkitan dan penubuhan empire Islam itu, cukai yang dikenakan kadarnya adalah rendah. Tetapi kutipan itu walau kadarnya adalah rendah, kutipannya itu mencukupi untuk membiayai dari segi kebajikan orang miskin, dari segi membiayai perbelanjaan kerajaan, malah digunakan untuk meluaskan empire. Sebab itu pada peringkat awal empire Islam berkembang dengan pesat. Ibn Khaldun juga menulis bahawa tetapi pada akhir empire, baik Abbasiyah, baik Umayyah, kadar yang dikenakan itu terlalu tinggi. Tetapi walaupun kadar cukai itu tinggi, kutip macam mana pun, tetapi ia masih belum mencukupi untuk menjaga kebajikan rakyat, untuk menjaga dari segi pentadbiran negara, untuk membayar bala tentera yang menyebabkan negara dan empire Islam lemah dan akhirnya jatuh dan ditakluk. Dan apa kesimpulan Ibn Khaldun? Kerana Ibn Khaldun kata pada awal empire, cukai yang dikutip itu walaupun kadarnya rendah, tetapi oleh kerana tidak diselewengkan, tidak ada rasuah, maka ia sampai terus kepada orang yang sepatutnya mereka semua gembira, mereka
membahagia dan mensejahterakan masyarakat. Pada akhir empire yang berlaku, yang ini yang nak kembali kepada zaman sekarang yang saudara Lokman kena jawab. Pada akhir empire, walaupun kadar cukai itu cukup tinggi, kutipannya jauh lebih banyak, tetapi oleh kerana digunakan oleh kaum kerabat pemerintah, kerana sultan berbelanja untuk istana dia, kerana yang jadinya walaupun cukai itu banyak tetapi rasuah tak sampai kepada tentera, tak sampai kepada pegawai kerajaan, tak sampai kepada fakir miskin, akhirnya masyarakat bergolak dan mereka memberontak, maka senang untuk ditawan empire-empire Islam. Sebab itu, bila kita bincang tentang GST ini, kita tak boleh lari daripada konsep itu. Soalan pertama yang perlu dijawab, yang menteri tak pernah boleh jawab, tepuk dahi Ahmad Maslan saja dia boleh. Pertama ialah, apakah cukai GST itu memenuhi prinsip moral cukai yang saya sebut tadi, iaitu cukai dikutip dari orang kaya, diuruskan dengan amanah sampai kepada orang miskin, membela orang miskin. Soalan nombor 2 yang saudara Lokman kena jawab ialah, apakah negara kita dengan segala kekayaan, pendapatan dan rekod yang ditunjukkan oleh perbendaharaan setakat ini, apakah tidak cukup kutipan itu sehingga menyebabkan perlu dikutip cukai baru daripada setiap batang tubuh rakyat di negara ini? Dan yang ketiga, saudara Lokman juga kena jawab ialah, apakah tidak boleh kita menjimatkan perbelanjaan kerajaan supaya kita tidak mengutip cukai baru ini, terutamanya apabila kita tahu bahawa cukai baru ini membebankan rakyat. Kalau ada ruang untuk kita jimatkan terlebih dahulu perbelanjaan kerajaan, bukankah lebih bertanggungjawab oleh mana-mana kerajaan untuk ikat perut dia, isteri dan anak-anak dia dulu, sebelum dia ambil duit kita rakyat yang kebanyakan. Jadi, tiga perkara itu cukup penting, ya. Dan saya nak tolong jawab bagi pihak saudara Lokman, kerana saya dah tengok dia punya presentation tadi. Adik-adik, perasan tak satu perkara? Keseluruhan tentang kebaikan GST tadi itu adalah kebaikan kepada kerajaan. Kerana dengan GST yang lebih berkesan daripada SST, yang tidak ada ketirisan, yang boleh memerangkap peniaga yang melarikan diri, semua ini dengan kutipan yang banyak ini akan masuk poket siapa? Poket kerajaan. Jadi semua kebaikan yang saudara Lokman tunjukkan tadi, kebaikannya banyak berpusat kepada kerajaan. Baik, kalaulah kerajaan itu amanah, kalaulah kerajaan itu tidak ada ketirisan, maka mungkinlah kita boleh husnuzan, bersangka baik. Kalau kita bagi kerajaan cukai kita lebih, ni apa gunting rambut pun kena GST sampai isi Perdana Menteri komplain ni? Mana pernah jadi? Kalaulah kerajaan itu ada rekod amanah yang baik, mungkin kita boleh bersangka baiklah. Tapi saudara-saudari tahulah rekod amanah yang ada dengan kerajaan UMNO Barisan Nasional yang ada sekarang. Saya diberi 2 minit belum aku sebut Barisan UMNO Barisan Nasional sudah dapat notis 2 minit. Jadi saya terpaksalah gunakan 2 minit itu untuk saya tegan dan perbetulkan sedikit tentang GST yang saya rasa ramai tidak faham konsepnya. Saudara Lokman menerangkan seolah-olah GST dan SST itu adalah satu cukai yang sama. Dan kerajaan akan terus mengulang perkara ini, bahawa GST ini bukan cukai baru, ia hanya menggantikan SST. Betul tak? Tak sama, saudara-saudari. Saya, bidang kepakaran saya ialah bidang percukaian. Memang saya melatih cukai, orang-orang yang taxman. Apa beza SST dengan GST? SST, cukai perkhidmatan dan juga cukai jualan, adalah cukai satu peringkat yang mencukai hanya barang itu sekali. Keluar daripada kilang cukup. Itu pun bukan semua barang yang keluar daripada kilang kena cukai. Dia hanya yang ditetapkan oleh kerajaan barang-barang mana saja yang kena cukai.
Perkhidmatan pun macam itu juga. Hanya perkhidmatan tertentu yang telah diumumkan yang kena cukai. Beli KFC kena cukai, bayar lawyer kena cukai, pergi hotel kena cukai dan lain-lain. Sebelum ini, pergi baiki kereta, tukar tayar, tak ada cukai. Lokman, kau tunjuk aku bengkel mana yang ada cukai. Sila tunjuk. Mana ada? Biar betul sikit kalau nak jumpa budak pun, janganlah. Tak ada. Okey, itu beza je. Cukai dia satu kali, sama ada di kilang, ataupun bengkel yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Baik, dengar ya, ini yang penting. Apa beza utama GST dengan SST? GST ini di negara lain dia dipanggil value added tax. Kenapa dia dipanggil value added tax? Kenapa di Malaysia ini dia tak nak sebut value added tax, dia hanya sebut GST, Goods and Services Tax. Kerana GST atau VAT ini ialah selain daripada dia mencukai semua barang dan semua orang kena bayar, dia sebenarnya mencukai keuntungan yang diambil pada setiap peringkat jual beli sebelum sampai kepada pengguna. Ambil contoh, Lokman tunjukkan daripada kilang kasut pemborong semua dah. Daripada kilang kasut jual kepada pemborong, pemborong dia markup kan. Dia mungkin ambil untung 20-30 ringgit macam saudara Lokman sebut tadi. Sebelum ini, di bawah SST, yang 20-30 ringgit itu tidak kena cukai. Untung itu dicukai melalui cukai pendapatan ataupun cukai korporat yang dibayar oleh syarikat. Tengok untung rugi dia. Cara itu tidak baik untuk kerajaan. Kerana kalau syarikat itu rugi, dia tak bayar untung, dia tak bayar cukai. Jadi caranya ialah dengan mengenakan GST. Kerana GST itu akan ambil cukai bukan sahaja di atas harga barang, tetapi juga di atas keuntungan RM30 yang telah diambil di peringkat penjualan oleh pemborong. Kemudian daripada pemborong pada pekedai, pekedai naikkan lagi harga, dia ada untung margin RM30. Kerajaan cukai lagi 6% atas RM30 itu. Begitulah keadaannya sampai kepada pengguna yang terakhir. Kita menanggung cukai apabila di setiap peringkat penjualan ini mereka dikenakan cukai. Sudah tentu mereka akan menaikkan harga kerana cukai itu dia dah bayar kepada kerajaan. Jadi sebab itu ada beza besar di antara GST dengan SST. SST hanya cukai satu peringkat di kilang dan perkhidmatan. Dia tidak melibatkan keuntungan tambah nilai langsung. Tetapi VAT melibatkan kerajaan mencukai di atas elemen ataupun unsur keuntungan di setiap peringkat jual beli daripada kilang sampailah ke bawah. Jadi saya nak tutup sebab musim majlis dah nak makan saya. Saya rasa beginilah yang paling penting selain daripada 3 soalan yang saya tujukan kepada saudara Lokman itu, saya rasa soalnya ialah soal keutamaan kerajaan dalam keadaan kos barang yang terlalu tinggi. Hari ini saya isytiharkan harta saya, barulah saya tahu saya ni miskin. Orang macam saya pun nak beli rumah susah, hanya boleh duduk di flat dan apartmen biasa di Kuala Lumpur. Memang betul. Kerana rumah yang besar harga juta-juta sekarang, 800-900 ribu. Mustahil adik-adik yang keluar universiti gulaklah kau nak rumah. Jadi dalam keadaan rakyat tertekan, 90% daripada pengguna dan pekerja kita ini gajinya di bawah yang tak perlu bayar cukai. Apakah perlu ditambah satu lagi cukai yang membebankan rakyat? Jawapan yang terbaik ialah bila kita semak dalam parlimen tiap-tiap tahun, ada banyak ruang untuk kita tutup dari segi ketirisan, pembaziran rasuah. Terutamanya kalaulah kita tutup 1MDB itu, insya-Allah lah tak perlu kita buat GST ini. Jadi saya rasa itu yang paling penting. Hapus dan tolak GST dulu selagi rakyat kita miskin dan tak sampai ke peringkat yang kita boleh membayar GST seperti ini negara-negara yang maju yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Terima kasih kepada YB Rafiq Ramli. Pandangan saya rasa situasi anda pun sama juga
tahu yang mana salah. Sekarang kita datang main clear, sekarang lagi confused ada. Tapi cara YB Rafizi tadi beliau menerangkan tentang GST ni, cara beliau katakan bagaikan GST ini sangat degresif, iaitu menekan kelompok yang berpendapatan rendah. Ini anda tak nampak lah, tapi memang ada gambar. Ini adalah gambar raja yang dikeluarkan oleh Royal Malaysian Customs Department dan quoted by Center for Public Policy Studies. So, menunjukkan bahawa kumpulan income group miskin yang anggaran pendapatan bulanan adalah 570, beban cukai bawah SST adalah sebanyak 2.38%. Tapi beban cukai bawah GST hanya 2.17%. Tapi kalau anda lihat untuk yang kumpulan tinggi bawah SST beban cukai 3.13%, bawah GST pun berkurang juga 2.74%. So ini laporan yang dikeluarkan oleh Royal Malaysian Customs Department. Tak tahu betul atau salah, tapi kita anggap government hanya nak membantu government betul lah. Dan YB Rafizi tadi cakap lepas ni gunting rambut pun nak kena 6%. Ikut cara dia. Tempoh pun. Okey, pertama sekali saya ucap tahniah kepada saudara Rafizi lah. Kerana saya rasa beliau memang cukup hebat dalam soal memutarbelitkan fakta dan memang pakar dalam bab kelentong. Sampaikan cukai perkhidmatan ke atas kedai servis kereta pun tak ada. Saya nak beritahu rata-rata kedai tayar hari ni threshold mereka lebih 3 juta setahun dan mereka wajib. Kan? Kalau katalah kita tak nak kira kedai tayar, saya ambil contoh. Sebab Rafizi nak nafikan bahawa ada tempat kita kena cukai jualan, kita takkan kena cukai perkhidmatan. Saya ambil contoh Maggi. Maggi sudah ada cukai jualan 5%. Kalau kita beli, kita masak rumah kena 5% saja. Tapi kalau kita beli Maggi, kita makan Maggi di kedai mama, dia dah ada elemen cukai jualan 5% campur dengan cukai perkhidmatan 6%. Maknanya akan kena dua-dua cukai bertindih. Inilah hakikat wahai saudara Rafizi. Nombor 2, saya nak jawab tadi. Sekejap lagi saya jawablah saudara Rafizi. Kalau tidak nanti moderator punya ni pun tak sempat dia nak jawab. Okey. Adalah tidak benar bahawa Malaysia ni sekarang ni bila kita umumkan GST pada 25 Oktober tahun 2013, ketika itu kita berada dalam kegawatan ekonomi. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, pada tahun 2013 saudara, kita punya foreign direct investment ialah paling tinggi dalam sejarah Malaysia, iaitu pada tahap 38.2 bilion. Memang cukup tinggi. Yang kedua, nilai bursa saham paling tinggi tuan-tuan, yang pernah cecah paling tinggi juga pada tahun 2014. Tak ada masalah. Begitu juga 9 bulan pertama kita punya pertumbuhan ekonomi. 9 bulan pertama 2014 ialah yang tertinggi di Asia tuan-tuan. Dan apabila kita memutuskan untuk mengumumkan pelaksanaan GST pada 25 Oktober 2013 ialah kadar inflasi yang paling rendah, iaitu 2%. Okay? Jadi saya nak beritahu bahawa kita tidak berada dalam kegawatan ekonomi ketika kita mengumumkan GST. Dan yang kedua, saya nak beritahu, saya bersetuju bahawa GST boleh menambah pendapatan negara. Kan? Saya ucap terima kasihlah saudara Ganesh buat homework kan. Dia lebih faham tentang GST berbanding dengan saudara Rafizi. Saudara, yang menyebabkan kita hari ini ada sedikit hiccup, ada sedikit masalah ialah kerana kita kurang kita punya pendapatan. Kerana sebelum ni tuan-tuan, pada tahun 2009 kita bergantung dengan amat sangat terhadap sumber petroleum. Sumber petroleum tahun 2009 tuan-tuan menyumbang 40% kepada pendapatan negara. Tetapi pada tahun 2014 yang baru lepas ni, kita telah berjaya perbagaikan sumber pendapatan negara sehingga kadar kebergantungan kita kepada petroleum hanya tinggal 26%. Saya nak beritahu tuan-tuan, 26%. Dan bila harga minyak turun saudara, sebenarnya Dr. Zahruddin, kita sebenarnya hilang 25 bilion. 25 bilion. Itu sebab awal tahun ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuat sedikit dipanggil penyesuaian kepada bajet 2015. Dan di dalam penyesuaian ni kita tak kacau pun bajet pembangunan.
48 bilion. Kita tak kacau kerana kita nak teruskan pembangunan kita, tetapi kita cuma kurangkan kita punya bajet mengurus. Maknanya saudara, kita mengambil keputusan untuk kurangkan belanja kerajaan. Hari ini saudara, orang yang dulu grade 54 mereka boleh dapat business class, tetapi sekarang sudah tukar menjadi economy class. Maknanya kita melakukan langkah-langkah mengurangkan belanja kaki tangan. Kalau dulu kita buat di hotel 5 bintang, kita kurangkan buat di hotel 3 bintang dan ke bawah. Begitu juga saudara, kita punya klaim TNT. Dulu macam saya boleh klaim 2,000 je sebulan, lepas tu turun 1,000. Sekarang nak klaim pun saya dah 3 tahun setengah tak klaim. Ini nak beritahu. Jadi langkah-langkah penjimatan di peringkat kerajaan itu memang dilaksanakan. Saudara, kenapa sebenarnya hari ini kita berbelanja lebih daripada pendapatan? Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau dengar cerita Rafizi, semua cerita pasal rambut, semua cerita pasal cincin. Itu je jawapan dia, senang. Kan, kita nak cerita ketirisan, kita nak cerita tentang rasuah, senang. Sebab tidak ada orang yang ukur rasuah ni. Dalam dunia ni tak ada. Yang ada indeks persepsi rasuah. Persepsi, tuan-tuan. Tetapi hari ini yang tuan-tuan kena faham, kita belanjakan hampir 20% pendapatan kita pergi untuk sedekah. Macam yang saudara Ustaz Zarudin tadi sebut. Infak, tuan-tuan. Saudara, pernah tak kita, kalau gaji kita contohnya RM1,000 sebulan, kita kembalikan kepada rakyat, kita infakkan kepada masjid RM200 sebulan. Ada? Tak ada, tuan-tuan. Tetapi kerajaan buat. Kerajaan mana? Kerajaan Barisan Nasional, bukan kerajaan PAS ataupun DAP. Begitu juga dengan PKR. Bagaimana cara kita kembalikan pertolongan bantuan pada rakyat? Melalui subsidi. Saya nak beritahu tuan-tuan, hari ini yang menyebabkan bajet kita defisit ialah kita belanja hampir 20% pendapatan kita beri subsidi. Subsidi apa? Saya ambil contoh, tuan-tuan, untuk 2014 umpamanya. Sekiranya kita tak tarik di hujung tahun 20 sen, kerajaan akan belanjakan 22.34 bilion dalam bentuk subsidi untuk RON 95 dan juga untuk diesel dan juga LPG. Tetapi disebabkan kita tarik, tuan-tuan, kita dapat buat banyak perkhidmatan. Saudara, selain daripada itu juga, kita juga subsidi. Memang tak benar apa yang dikatakan oleh saudara Fizi, kita tak bantu rakyat termiskin. Baki yang 40 bilion, kita dah tolak 22.34 bilion itu, tuan-tuan, pergi mana? Kita bantu rakyat dalam memudahkan hidup mereka. Kita bantu subsidi. Subsidi apa? Subsidi beras. Beras kita tak subsidi beras basmati. Orang takut mati orang kaya, tuan-tuan, dia makan basmati. Yang ini kita tak subsidi. Beras wangi kita tak subsidi. Yang kita subsidi lah beras ST super tempatan 15. Setiap kampek 10 kg, harga tuan-tuan beli RM18. Harga sebenar berapa? RM24. RM6 siapa bayar? Kerajaan Barisan Nasional. Kita beli tepung, tuan-tuan, kita subsidi tepung. Tuan-tuan beli minyak masak 1 kilogram, berapa kilogram? RM1. RM2. Minyak orang beli tak masak untuk rumah ni. Minyak masak 1 kilogram berapa? RM2.50, betul? Tuan-tuan, harga sebenarnya ialah RM4.75. RM2.25 siapa bayar? Kerajaan Barisan Nasional. Ini duit yang dikatakan tak disalurkan pada orang miskin. Banyak lagi nak cakap ni, tuan-tuan. Saya terpaksa cakap lagi. Saya boleh slow gentleman. Kalau tak ada point, saya boleh ikut cara Rafizi, slow and easy, tuan-tuan. Gentle saja. Tapi banyak benda saya nak cakap. Ni tak boleh nak cakap. Tuan-tuan, begitu juga dengan tong gas. Saudara, tong gas tuan-tuan beli cuma RM27 satu tong, betul tak? Harga sebenarnya saudara hari ini ialah RM49, RM22 disubsidi oleh kerajaan Barisan Nasional. Banyak lagi benda-benda, tuan-tuan, yang kita subsidi. Tak benar, tuan-tuan. Kalau kata kita tak bantu rakyat, golongan bawahan, tuan-tuan dapat voucher buku daripada siapa? Saudara, begitu juga kita bagi dalam bentuk beli. Kita tak keluarkan idea-idea karut seperti mana yang diungkapkan oleh pemagang, nak turunkan harga kereta. Manfaat dia tidak akan dapat pada rakyat. Manfaat dia dapat pada toke-toke orang kaya. Sebab apa? Kita dah buat 2006 kita laksanakan NAP. Bila kita laksanakan NAP tahun 2006, tuan-tuan, apa jadi? Harga kereta turun, tapi jualan kereta nasional, kereta yang 100,000 ke bawah turun. Sebab apa? Bila kita turunkan harga kereta secara mendadak, tuan-tuan, bila beli kereta baru, Vios 80,000. Betul? Lepas 5 tahun boleh jual 80,000? Tak boleh, dia ada susuk nilai, betul tak? Saya nak beritahu tuan-tuan, lepas turun, harga dah jadi RM40,000 lepas 5 tahun. Hutang di bank dah habis ke belum? Belum habis. Kita masih berhutang kerana rata-rata dalam bilik ni pinjam 9 tahun. Kita bukan YP macam Rafizi, tuan-tuan. Saya
kita dapat berapa? Cuma RM5,000. Masih kena keluar ASP RM10,000, bayar muka untuk beli Camry macam saudara Rafizi pakai. Maknanya modal kita untuk tukar kereta ialah RM10,000. Tetapi kalau harga kereta diturunkan secara mendadak, kereta baru daripada RM80,000 turun RM70,000. Harga kereta second hand turun tak turun, tuan-tuan? Turun. Yang ini Anwar tak tahu, Rafizi pun tak tahu, tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, lepas 5 tahun kita tak boleh jual RM40,000. Kita cuma bila nak jual laku kereta RM30,000. Sebab harga kereta baru dah jatuh. Bila harga kereta baru jatuh boleh laku RM30,000. Saya nak beritahu tuan-tuan, apa akan berlaku? Nak jual kereta tu bukan dapat RM5,000, kena tambah RM5,000. Lepas tu nak beli kereta baru kena keluar deposit RM15,000. Ini menyebabkan kos nak beli kereta baru, tukar kereta 2 kali ganda. Yang ini Anwar